Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua orang, dan selamat sejahtera bagi yang bukan Muslim. Okay, nama saya Aimin. Saya salah seorang daripada customer yang boleh katakan awal lah masuk. Saya masuk awal bulan 5. Ini saya nak terangkan apa tu JAA Lifestyle untuk orang yang baru and untuk orang yang lama yang nak refresh dia punya pengetahuan tentang company. Secara ringkasnya saya ceritakan, JAA Lifestyle ni adalah sebuah company magazine and advertisement, company majalah and iklan. Company ni dia tengah buat apa sebenarnya? Macam mana dia boleh terkenal sekarang? Serata dunia boleh tahu tentang JAA Lifestyle. Okay, JAA Lifestyle ni tengah target 10 juta orang yang nak kerja kat bawah dia. Okay, kerja yang macam mana yang dimaksudkan tu? Kerja review iklan. Macam mana iklan tu? Macam mana kita nak review? Okay, pada bulan depan, bulan 6, diorang akan riliskan satu app, satu aplikasi yang mana jadi satu platform untuk syarikat-syarikat serata dunia. Diorang punya iklan dekat dalam platform yang disediakan tu lah. Untuk post kat dalam tu, syarikat-syarikat lain akan bayar JAA Lifestyle ni untuk akan iklan tu dekat kita. Bila iklan tu sampai kat kita, setiap hari kita just review iklan tu dalam 10 minit setiap hari. Tak lama pun, 10 minit tu review, kita tengok and kita tolong dia orang punya produk tu untuk naikkan dia punya rating. Contohnya kita tolong like ke, tolong komen ke, cakap suggested ke, cakap recommended ke, supaya ramai orang boleh nampak produk tu naik lah. Contoh saya boleh bagi, kita buat video kat YouTube. Okay, macam mana nak bagi semua orang nampak benda tu? Cara dia adalah kita minta orang yang rapat dengan kita dulu untuk like and comment benda tu. Bila like and comment makin banyak, YouTube akan postkan kita punya video dekat page. Salah satu contohnya lah, kita jadi orang yang terdekat tu, kita tolong dia punya rating, and nanti bila dah terkenal, produk tu akan terkeluar lah dekat TV, dekat iklan, semua tu. Okay, tu sedikit sebanyak company. Company ni juga ada sediakan beberapa tawaran yang hebat. Antara tawaran dia, sekarang ni sampai bulan 6, kemasukan adalah percuma, zero modal. Kenapa macam tu? Sebab dia nak galakkan, dia nak cari betul-betul 10 juta tu dalam masa yang terdekat. So memang ramai lah akan masuk. And sekarang ni kuota pun hampir dah nak penuh. Okay, tawaran kedua adalah bila kita register, kita akan dapat 1,000 secara percuma. Tapi 1,000 secara percuma tu ramai orang salah faham. Dia bukanlah kita register and terus dapat 1,000 tu. Bukan. Dia adalah kita register and kita tunjukkan kita punya komitmen, boleh kerja dengan dia. So gaji tu pun dah sah-sah tulis annual. So memang hujung tahun ataupun sepanjang tahun tu memang dia akan dapat lah amount yang macam tu. Orang yang ketiga, bila kita cari orang, kita akan dapat naikkan lagi tahunan tu. Bila kita naikkan tahunan tu, contohnya macam sekarang, kita masuk, kita register, kita akan dapat 1,000 SD. And then bila kita dapat ajak seorang tu dikira 1,000 lagi kita dapat extra. So kalau kita cari dalam 10 orang, kita akan dapat 11,000 lah untuk setahun. Macam saya punya, kalau nak tengok, saya punya dah sampai 33,000. Kenapa? Okay, 32,000 tu total lah. Saya dah cari 31 and 1,000 tu saya punya. Okay, macam mana nak dapat lagi 1,847 tu? Okay, 1,847 tu adalah tawaran yang keempat, yang mana kalau kita dapat bina rangkaian, orang bawah kita tolong kita buka, kita akan dapat bonus lain yang dipanggil sebagai bonus monthly, bonus bulanan. Bulanan lah kita dapat setiap bulan. Okay, contoh saya boleh tunjuk kat sini. Total network saya sekarang ada 789. Okay, yang betul-betul bawah saya dekat level 1, 31 orang. 31 orang tu dah buka 110 orang. 110 orang tu dah buka 242 orang. Macam tu lah. And seterusnya lah. Okay, total semua member ada 788, termasuk saya 789. So saya dah harapkan semua member saya tu dengan cara kira-kira dia, kalau nak
tahu boleh buka calculator dekat website, ataupun tengok dari sini pun kita bahagi-bahagi je lah kan. Level 1 sampai level 5 tak salah saya, kita akan dapat $2 untuk seorang. Start daripada level 6 dan level 7 ada orang dapat $3, seorang dapat $4, macam tu lah. So bila kira semua tu, saya akan dapat 1,847 untuk setiap bulan. Mesti rasa macam percaya tak percaya kan, macam mana company boleh bayar 10 juta orang, lagi-lagi kalau macam income dia yang macam ni. Lagi yang lagi tinggi dari saya, ada yang sampai $100,000. Macam mana company boleh bayar semua gaji 10 juta orang tu dengan duit dia? Okay, company ni ada dua sumber income. Sumber income yang pertama, bila syarikat-syarikat lain yang nak pasarkan, yang nak iklankan dekat kita tu, bila dia nak iklan kat kita tu, suruh kita buat kerja, dia orang akan bayar kat company. Itu satu sumber. Sumber kedua adalah company ni, macam saya cakap, dia orang akan buat satu aplikasi. Aplikasi tu power by Google. Maksudnya dia orang deal dengan Google. Bila ramai orang buka benda tu setiap hari, Google akan dapat income, and income tu pula akan masuk ke dalam company. Contoh saya boleh bagi game. Mesti ramai orang tahu pasal PUBG, Mobile Legend and semua tu lah kan. Okay, bila developer, bila orang yang buat game tu nak buat and nak pasarkan, diorang akan deal dengan Google. Kalau setiap hari orang buka banyak ni, diorang akan dapat berapa. Setiap hari kalau orang buka berapa banyak ni, download berapa banyak, diorang akan dapat berapa. Macam tu lah dengan JAA Lifestyle. Diorang janji dengan Google, diorang akan bawakan ramai orang untuk buka Google ni setiap hari. So 10 juta orang tu memang kalau nak buka lah kan. Siapa je tak nak buka, dapat bonus setiap hari kan. So ramai yang akan buka. Dalam 10 juta orang tu, diorang buka setiap hari. So Google ni pun akan dapat income setiap hari lah. Contoh saya boleh bagi, bila seorang buka Google boleh dapat dalam 5 hingga 10 USD. Lepas tu company ni pula bawakan 10 juta orang ni untuk buka Google setiap hari. So darabkanlah 5 hingga 10 tu, darabkan dengan 10 juta. So Google boleh dapat 50 hingga 100 juta setiap hari. Bila dah dapat income yang banyak tu, Google ni akan tolonglah balik company. Sebab company ni dah tolong Google, so Google akan tolong balik company. Dia akan pass beberapa income yang diorang dah janji, and company ni pula akan pass kat kita lah sebagai kita yang tengok. So kita dapat gaji. Macam tu. Itu sumber income. Kemudian ramai yang tanya, benda ni scammer ke? Benda ni MLM cepat kaya ke? Benda ni pelaburan ke? Okay, saya jawab satu-satu. Pelaburan. Benda ni bukan pelaburan. Sebab kalau pelaburan, kita kena ada modal, kita kena ada package. Modalnya contoh, kita masukkan RM20, and last kali nanti kita akan dapat banyak berapa. Kalau kita masuk RM30, package tu kita akan dapat balik berapa. Itu adalah pelaburan. Yang ni tak ada pelaburan. Semua masuk sekarang ni, semua free, ikut usaha masing-masing. Itu juga jawapan untuk MLM cepat kaya. Okay. Ini pula, kalau kita nak terus dapat income yang banyak, kita kena ada usaha. Setiap hari kita buka, cari orang. So kita akan dapatlah income yang berdasarkan usaha kita. Okay, seterusnya, adakah benda ni scammer? Okay, sekarang ni kalau betul ada scammer, kenapa sekarang ni dia ajak 10 juta orang secara percuma? Tak ke rasa macam company ni akan hadapi risiko semula sebab nak bayar 10 juta orang tu? Betul tak? Okay, kalau betul dia scammer, dia akan minta duit dulu. Dia tak ada buat promotion macam ni. Dia tak akan ajak orang yang dia nak bagi gaji tinggi-tinggi ni secara percuma. Betul tak? So ini adalah salah satu contoh bisnes yang boleh sukses. Dia sanggup untuk ambil risiko. Ramai orang sekarang ni tengah pening apa tu KYC. Dia orang samakan KYC tu dengan modal. Okay, KYC ni apa benda sebenarnya? KYC ni adalah salah satu cara, syarat pertama sebelum kita nak masuk kerja. Contohnya lah, kita nak kerja sebagai doktor, kita nak kerja sebagai lawyer.
So diorang akan minta macam medical check up ke, diorang akan minta macam report akademik ke. Tu kalau kat dalam Malaysia. Lain lagi kalau kita nak kerja kat luar negara. So diorang akan minta pasport ke, diorang akan minta benda-benda yang berkaitan lah. And sistem KYC ni juga ataupun dikenali sebagai Know Your Customer, JAA Lifestyle ni dah lantik agensi dekat semua negara dalam dunia ni untuk jalankan KYC. Okay, kenapa pentingnya KYC ni? KYC ni untuk memastikan semua orang, satu orang ada satu je account. Kenapa pentingnya benda tu? Okay, contoh saya boleh bagi ada dua orang, satu A, satu B. A ni salah seorang pekerja kita yang memang rajin lah. Dia memang setiap hari dia push dekat FB, dia push dekat Twitter, push dekat Instagram, dia ajak orang semua, dia jaga orang dia betul-betul. Itu adalah sifat yang tercontoh lah. Orang yang kedua, B. Dia ni jenis yang malas. So dia apa? Dia tak cari orang pun, tapi income dia boleh banyak dengan dia buka multiple account. Dia buat fake account. Dia buat sampai 10, dia buat sampai 20 account supaya dia punya income boleh jadi 20,000 setahun, 10,000 setahun. Rasa adil ke tak adil antara A dengan B? So untuk adilkan dia, JAA Lifestyle ni lantik satu agensi untuk check benda-benda macam ni lah. Tu pentingnya KYC ni. KYC ni untuk memastikan seorang ada satu je account. And JAA Lifestyle ni juga nak securekan duit diorang tu bagi, sama ada betul dia bagi dekat manusia ataupun robot. Sebab kadang ada yang daftar menggunakan bot. Itu salah satu cara untuk scammer lah. Lagi satu, ada yang dah tak berminat, ada yang masih berminat. So JAA Lifestyle ni nak tahu siapa yang masih berminat. Siapa yang tak berminat, dia tak bayarlah benda tu. Okay, KYC ni dijalankan macam mana? KYC ni dijalankan dengan kita upah agensi. Upah tu tak adalah sebanyak yuran tahunan. Sebab yuran tahunan ni pun syarikat ni dah setuju untuk potong daripada e-wallet kita. Berapa KYC ni sebenarnya? Okay, KYC ni setakat ni semua satu dunia tengah standard. Semua negara bayar KYC ni dengan harga $20. $20 tu ikutlah negara. Kalau macam negara kita dalam RM80-90. Kalau macam negara Indonesia mungkin macam mahal lagi. Kat Singapura mungkin macam murah sikit daripada Malaysia. Macam tu lah. Okay, kenapa perlunya kita buat benda ni? Sebab bila kita buat benda ni, agensi akan tolong kita untuk collab dengan polis, collab dengan bank untuk check kita punya background. Bila dia check kita punya background yang macam mana, bukannya alamat rumah semua tu. Dia nak check sama ada kita pernah ada buat rekod jenayah ke, kita pernah terlibat dengan terorisme ke. Kalau bank pula, kita ni ada blacklist ke. Sebab kalau blacklist, susah nak buka bank baru. KYC ni juga, dia ada dua cara sebenarnya. Kalau nak bayar ikut agensi boleh, kalau nak bayar buat sendiri pun boleh. Ikutlah. Tapi kalau saya pakai agensi. Sebab kalau kita buat secara individu, kita panggil lawyer. Okay, lawyer mana yang kita nak panggil? Itu satu hal. Okay, seterusnya, nak bayar lawyer tu lagi mahal daripada bayar dekat agensi ni. Kalau kita nak bayar kat lawyer tu, mau gaji dia dalam 3 hingga 5,000 macam tu. So nak ke kita bayar 3-5,000 macam tu? Semata-mata kita nak masuk company macam ni, baik kita masuk yang company dah lantik agensi tu dalam $20, dalam RM90. Lepas tu, kalau lah lawyer ni jenis yang makan gaji kan, okay, dia boleh je buat lambat, macam tak ikut masa pun. Sebab bukannya dia punya tu. And then rasa macam secure ke tak secure kalau duit kita bagi kat lawyer. Sebab lawyer tu tak tahu pun step seterusnya. Yang tahu step seterusnya adalah daripada agensi kita sendiri. Soalan yang terakhir, macam mana kita nak withdraw duit kita? Okay, cara kita nak withdraw duit kita, benda ni berkait rapat dengan e-wallet. Kita pernah tengok dekat Shopee, kita ada Shopee wallet. Kalau Lazada, kita ada Lazada wallet. Macam tu lah, duit yang atas online. Dia tak ada kat kita, bukan cash, tapi atas online. Okay, duit ni
Kalau kita buat kerja, macam contoh hari-hari kita tengok iklan, duit ni akan masuk dekat sini dulu, dekat dalam tabung online ni, e-wallet. Okay, cara kita nak dapat duit tu nanti, diorang akan sediakan satu kad bank khas untuk kita. Sebab gaji kita insya-Allah satu bulan bukan sikit. Contohlah kalau tengok iklan tu kan, dalam $5. Iklan tu $5 macam sikit lah kan. 5 darab 30 dalam 150 darab dengan RM4. Okay, kalau yang bulanan, contohnya macam bulanan saya kan, ada 1847 darabkan dengan RM4. So dalam RM5,000 macam tu lah. Okay, untuk dapatkan RM5,000 tu, RM5,000-7,000 macam tu, kita tak boleh nak guna bank kita. Kalau kita guna bank kita, bank negara akan detect benda ni. Contohnya diorang akan ada kita punya maklumat bila kita nak daftar bank kan. Contoh sebagai contoh saya lah, sebagai seorang student. Saya student, and bila nak masuk, bila nak daftar bank, diorang mesti tahu saya student sebab saya dah isi maklumat semua tu. Ada surat tawaran semua tu. Okay, diorang tahu saya student. Okay, bila diorang tahu saya student, tiba-tiba setiap bulan saya boleh dapat dalam 5 hingga 7 ribu, 4 hingga 6 angka gaji. Diorang memang akan pelik, and diorang akan sekat bank kita untuk jalankan siasatan. Nak ke tak nak kita punya bank tu kena sekat and jalankan siasatan? Tak tahulah berapa lama dia nak sekat kan. So company ni dia sediakan khas kad platinum, ATM card. Okay, macam mana kita nak ambil benda ni nanti, kita just tunggu arahan. Yang saya tahu setakat ni, diorang akan minta alamat kita lah untuk tahu bank yang terdekat untuk kita claim kad ni. Sebab tu lah kita bila nak daftar, nama penuh tu penting. Nama penuh ikut IC. Sebab nanti kalau tak, kita akan ada masalah bila nak claim kad ni. Okay, cara nak withdraw duit. Okay, contohlah duit kita kan, gaji kita dah masuk setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Okay, cara nak withdraw duit ni, kita boleh withdraw setiap 5 hari bulan. Setiap bulan pada 5 hari bulan kita boleh withdraw. Okay, itu saja. Terima kasih.